Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pagi ini kita akan meneruskan ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang ke-8, ayat yang ke-8 insya-Allah. Jadi saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan supaya dapat merujuk muka surat yang ke-112 bagi nota yang bercetak. Okey, kita lihat ayat yang ke-8. Okey. Ayat yang ke-8 adalah ayat-ayat yang berada dalam kumpulan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang keempat. Seperti mana yang kita telah pun sebutkan, pendekatan kita memahami surah Al-Mulk ini, kita akan meletakkan ayat-ayat di dalam 15 bukti yang menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang ke-8 adalah merupakan ayat yang berada dalam kumpulan ayat yang ke-5, 6 sampailah ayat yang ke-11 yang menunjukkan bukti yang keempat, Allah itu adalah Tuhan yang maha berkuasa di atas segala sesuatu dari sudut penciptaan neraka. Okay, kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Takadu tamayyazu minal ghayz كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير Ayat yang ke-8 adalah perincian bagaimana marahnya neraka ini kepada penghuni neraka. Dan dalam masa yang sama, ayat yang ke-8 Allah menjelaskan apa yang berlaku ketika mana penghuni neraka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Jadi kita lihat terjemahan ayat, yaktakadu tamayyadu minal ghayz, hampir neraka itu dia meledak. Kerana apa? Kerana al-ghayz, iaitu kerana marah. Marah dekat sini al-ghayz, kalau kita lihat kepada tafsiran, kata al-Imam Al-Ghalib Al-Asfahani, kalau disebut al-ghayz merujuk kepada yang lebih dahsyat daripada ghadab, iaitu marah. Maknanya amat marah, sehingga kan ayat tadi mengatakan hampir neraka tu dia nak meledak. Marah kepada siapa? Marah kepada penghuni yang berada di dalam neraka itu. Kullama, setiap kali, ulqiya fiha, dihumban ke dalamnya. Sekali lagi kita jumpa perkataan ulqi. Ayat yang ke-7 kita dah jumpa sebelum ni, idza ulqu. Kali ni nombor 8 diulang sekali lagi, kullama ulqiya. Setiap kali mereka dihumbankan ke dalamnya, faujun, sekumpulan besar.
Maksudnya masuk neraka ni dia masuk group by group, kumpulan, mereka dihumban masuk ke dalam api neraka. Setiap kali masuk satu kumpulan sa'alahum, telah bertanyalah khazanatuha, iaitu penjaga neraka kepada mereka. Penjaga neraka iaitu malaikat-malaikat yang menjaga neraka bertanya kepada penghuni neraka, alam ya'tikum nadhirun, adakah tidak datang orang yang memberikan peringatan kepada kamu? Maknanya malaikat ni yang menjaga neraka, mereka mencemuh, mereka mencela orang-orang yang masuk neraka ni, seolah-olah malaikat kata, kenapa kamu boleh masuk neraka sedangkan bukan pernah ada diutuskan kepada kamu seorang nadhir, iaitu seorang yang memberikan amaran, memberikan ancaman kepada kamu. Itu persoalan daripada mana? Malaikat. Dipanggil khazanah. Khazanah ni maksudnya penjaga. Kalau ayat ni merujuk kepada penjaga penjaga api neraka. Okey, dalam ayat ni Allah tidak menyebutkan siapa penjaga neraka itu, tapi kalau kita rujuk dalam ayat lain, salah seorang yang disebut namanya di dalam Al-Quran adalah Malik, malaikat Malik. Dan anak-anak buah dia yang lain ada ayat Quran mengatakan adalah malaikat Az-Zabaniyah, seperti mana dalam suratul Al-Alaq. Baik tuan-tuan, kita perincikan kenapa bagaimana tahap marahnya neraka itu, al-ghaiz itu. Kata al-Imam Ibnu Katsir, dia kata hampir-hampir sebahagian neraka itu terpisah daripada sebahagian yang lain kerana kemarahan yang memuncak dan kegeraman mereka kepada penghuni neraka. Okay. Kemudian kenapa para malaikat bertanya kepada penghuni neraka? Adakah bertanya kerana kesian? Sebenarnya bukan tanda kesian, tetapi kata Al-Imam Qurtubi, Allah bertanya, malaikat bertanya tu ala jihati tawbih wa taqri', maksudnya dengan nada mencemuh dan mencela. Kenapa malaikat perlu tanya sedangkan memang mereka dah masuk api neraka, dilempar pula tu? Maknanya Allah lah yang telah memastikan mereka masuk ke dalam neraka. Tapi kenapa malaikat tanya juga? Kata Al-Imam Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib, ditanya kepada penghuni neraka tu adalah untuk apa? Wa hadza tawbihu ziyadatul lahum fil azab. Rupa-rupanya ditanya soalan tu sebenarnya adalah untuk menambahkan lagi perasaan azab kepada mereka. Tuan faham tak maksudnya? Maksudnya malaikat tanya tu sebenarnya nak psycho lagi mereka, supaya mereka merasa teruknya, dahsyatnya apabila masuk ke dalam api neraka. Okey, dalam ayat itu tuan-tuan menemukan perkataan nadhir. Apa itu nadhir? Nadhir, kalau menurut Syekh Muhammad Al-Amin dalam tafsir Adwa'ul Bayan, beliau mengatakan kalau sebut nadhir, ia berkaitan dengan orang yang menyampaikan dakwah itu, dia memberitahu. Maksudnya dalam nazir ni kerja dia adalah menakut-nakutkan, memberi amaran, memberi ancaman. Itulah nazir. Setengah tempat dia guna istilah nazir masjid. Kalau nazir masjid tu dia kena garang sikit, sebab dia nazir. Ada naziran kan, tapi itu tak ada kaitan lah. Tapi penggunaan nazir, kalau orang itu dia nazir, dia akan fungsi dia akan gunakan kaedah menakut-nakutkan, menyebut tentang neraka, menyebut tentang azab Allah dan sebagainya. Kalau kita merujuk dalam tafsir Al-Jalalain, Al-Imam Suyuti, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan, nazir itu siapa? Ia adalah seorang rasul yang tugas dia memberikan amaran kepada kamu tentang azab Allah Subhanahu
wa ta'ala. Okey, maknanya malaikat yang menjaga neraka tu tanya, masa kau hidup dulu, masa dekat dunia dulu, tak ada ke seorang rasul dia itu nadhir, memberi amaran kepada kamu? Maknanya apa? Tak ada rasul ke ingatkan korang tentang neraka yang korang masuk ni, yang korang dihumban masuk? Takkan tak ada rasul tu yang ingatkan tentang neraka itu? Apa jawapan ahli neraka? Adakah ahli neraka akan menjawab? Kita akan baca pada ayat yang berikutnya. Baik, kita terlebih dahulu mari kita lihat apa pengajaran daripada ayat yang kita pelajari pada pagi ini. Yang pertama, kita dapat belajar betapa marahnya api neraka itu sehingga menyebabkan hampir-hampir neraka itu menjadi pecah terburai. Kalau tuan-tuan tengok apa gunung berapi pun, sekali dia meletup, apa berlaku? Ini bayangkan kalau api neraka. Pelajaran nombor 2, penghuni neraka akan dicemooh, akan dihina melalui persoalan yang ditanya oleh penjaga api neraka. Okay, selesai untuk ayat nombor 8. Mari kita pergi kepada jawapan. Ahli neraka ni dia jawab tak? Dan kenapa dia jawab? Kalau dia jawab, kenapa dia jawab? Okay, kita baca pada ayat yang ke-9, muka surat 118 bagi nota yang bercetak. Qalu bala qad ja'ana nadhir. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Okey, penghuni neraka mereka menjawab soalan malaikat tadi. Mereka jawab dengan penuh jujur. Mereka kata bala, mereka kata benar. Qad ja'ana nadhir, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maknanya mereka apa? Mereka mengaku bahawa masa hidup dulu sudah ada seorang rasul yang ingatkan tentang neraka sa'ir, ingatkan tentang neraka ni. Tapi apa yang mereka dah buat kepada rasul itu? Fakadzabna, kami telah mendustakan dia. Maksudnya mereka tak percaya akan amaran, akan kata-kata rasul itu. Yang kedua, wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Yang kedua, kami katakan pula kepada rasul itu, Allah tidak pernah menuturkan sesuatu pun. Maksud dia, mereka kata, mana ada Tuhan berikan bukti menunjukkan bahawa engkau ni rasul? Mana ada Allah turunkan yang menunjukkan engkau ini adalah rasul? Lepas tu yang ketiga, mereka pernah kata kepada rasul itu, in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka kata kepada rasul itu, kamu sebenarnya berada dalam kesesatan yang besar. Okey, maknanya dalam ayat ini ada 3 kesalahan besar
yang telah dibuat oleh orang-orang kafir apabila Allah khumban mereka ke dalam api neraka. Dalam jawapan ini mereka kata, pertama apa? Mereka telah mengakui bahawa memang Rasul itu pernah datang, pernah sampaikan tentang neraka. Tetapi yang pertama, mereka tak percaya apa yang Rasul itu kata. Lepas tu mereka pula kata tak pernah Tuhan berikan, tak pernah Tuhan menyebutkan bahawa kamu ini adalah Rasul. Dan mereka kata, sebenarnya wahai Rasul, kamu ni sebenarnya yang sesat, bukan kami yang sesat. Kamulah sebenarnya yang sesat yang besar. Okay, jelas tuan-tuan perempuan rahimani wa rahimakumullah. Okay, tuan-tuan dan perempuan rahimani wa rahimakumullah, kita terus pergi kepada pengajaran kepada ayat yang ke-9. Okay, ayat yang ke-9 ini tuan-tuan dan perempuan, ia merupakan ucapan yang pertama ahli neraka di dalam neraka setelah ditanya oleh malaikat penjaga neraka. Okay, apa yang kita dapat belajar daripada ayat yang ke-9 pada pagi ini? Nombor 1, kita dapat belajar penghuni neraka dia mengakui segala kesalahan yang mereka telah lakukan semasa di dunia. Kan jelas tak? Menunjukkan bahawa memang mereka membuat pengakuan. Okay. Pelajaran nombor 2, apabila mereka dah mengaku sendiri, maka apabila seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka, ni saya kena betul sikit, seorang dimasukkan ke dalam neraka, kerana tu tukar jadi neraka, saya tersalah tu. Okey, seseorang yang dimasukkan ke dalam neraka kerana perbuatan mereka sendiri. Justru itu ayat nombor 9 ini menunjukkan bahawasanya orang yang masuk ke dalam neraka ini tanda apa? Keadilan Allah Azza wa Jalla. Betul tak Allah ni adil? Dimasukkan orang ke dalam neraka adalah adil, tapi masuk dalam neraka tak boleh lagi untuk membuat sebarang rayuan, walaupun mereka ada merayu. Jadi ini menunjukkan bahawa siapa masuk neraka memang dia patut mereka masuk neraka. Apa mereka dah buat? Tadi kita baca ada berapa perkara mereka telah buat? Ada 3. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti ketika dia mengulas ayat 9 ni, dia kata ayat 9 ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tidak pernah mengazab seseorang dengan api neraka, melainkan Allah telah ingatkan manusia itu terlebih dahulu semasa di dunia. Faham tak maksudnya? Maksudnya Allah Ta'ala ni dia tak pernah nak azab mana-mana manusia, melainkan akan mereka diberi dulu peringatan. Kalau kita rujuk dalam tafsir Al-Quranul Azim, Al-Imam Ibn Kathir, beliau mengatakan Allah Ta'ala memberitahu tentang keadilannya kepada makhluk-makhluknya, dan sesungguhnya Allah tidak akan mengazab mana-mana manusia melainkan setelah disampaikan hujah kepadanya dan dikirimkan utusan kepadanya. Maknanya kalau ada mana-mana manusia dia tak pernah menerima tunjuk ajar, tak pernah Rasul datang, tidak ada. Semua Allah hantar kepada mereka Rasul. Okey, apa yang diulas oleh Al-Imam Ibn Katsir, Syekh Muhammad Al-Amin bagi pengajaran yang kedua ni, kita kuatkan dengan satu ayat di dalam Al-Quran, ayat nombor 15 surah Al-Isra, muka surat 283. Allah mengatakan wama kunna mu'adzibina hatta nab'atha rusula.
Allah kata, kami tak pernah nak mengazab siapa-siapa pun sebelum kami mengutus terlebih dahulu seorang rasul kepada mereka. Okey, tuan-tuan, apa tindakan yang kita boleh ambil berdasarkan ayat 8 dan ayat nombor 9? Tindakan yang pertama, kita kenalah mengambil berat apa jua peringatan, amaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ingatkan kita tak tentang neraka? Ingat tak semalam kita belajar Nabi kata apa? Takutlah kamu tentang neraka. Kalau kamu boleh jauhkan diri dengan neraka sebelah biji tamar, Nabi kata guna. Kalau tak boleh dengan sebelah biji tamar, jaga perkataan. Jadi apa yang Nabi ingatkan itu kita kena ambil berat. Kenapa? Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam tugas dia adalah menyelamatkan manusia daripada api neraka. Jadi kalau ada orang masuk neraka ni, tidak ada lagi alasan untuk mengatakan tak pernah ada orang ingatkan kami. Tak pernah. Untuk tindakan nombor 1, kita nukilkan 2 hadis, pendek sahaja hadis ini. Nabi pernah menyebutkan dalam hadis sahih riwayat al-Imam dalam riwayat At-Tabrani, Nabi kata, tidak tinggal sesuatu pun yang boleh dekatkan kamu ke dalam syurga dan jauhkan kamu daripada neraka kecuali, kata Nabi, telah aku terangkan, telah aku jelaskan. Begitu juga pada hadis yang kedua. Baik, tuan-tuan, kita lihat tindakan yang kedua, kita kena menjauhi sifat sombong. Kenapa dengan sombong? Kerana sombong inilah yang telah menyebabkan manusia tidak mengedahkan sebarang berita benar. Nabi mengingatkan tentang neraka, kalau buat begini masuk neraka, tapi orang sombong ni dia tak nak terima. Jadi jauhi sifat orang-orang yang sombong. Baik, insya-Allah nanti kita sambung lagi pada keterangan ayat yang ke-10 pada keesokan paginya. Baik, dalam masa yang sama saya memerlukan persetujuan dari tuan-tuan dan puan untuk kita meneruskan pengisian tadabbur pendek ini pada bulan Ramadan. Kalau tuan-tuan setuju ataupun tak setuju, tolong maklumkan supaya saya boleh menyediakan bahan rujukan untuk pengisian di bulan Ramadan. So muslimat pun boleh bagi maklum balas supaya saya sempat menyiapkan nota untuk tadabbur pada bulan Ramadan. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.